Hai, Assalamualaikum. Hari ini kita bincangkan tentang topik unsur dan enjoy. Enjoy. Nama saya Nifakeha dan saya akan membentangkan subtopik asas jirim. Jirim terdiri daripada zarah-zarah yang halus dan diskrit, iaitu zarah atom, zarah molekul dan juga zarah ion. Atom merupakan unit paling asas dan bersaiz paling kecil. Molekul pula merupakan gabungan dua atau lebih atom terdiri daripada gabungan atom yang sama ataupun berbeza. Ion pula bercas positif atau negatif, terbentuk bila atom menderma ataupun menerima elektron. Jadi, semua bahan yang ada di sekeliling kita ialah jirim. Bahan boleh dikelaskan kepada tiga kumpulan iaitu bahan atom, bahan molekul dan juga bahan ion. Contoh bagi bahan atom ialah logam emas dan belen berisi helium. Bagi contoh bahan molekul pula ialah molekul air dan molekul oksigen. Dan bagi bahan ion pula, contohnya adalah natrium klorida iaitu garam biasa. Kewujudan unsur dalam pelbagai bentuk. Unsur yang sama boleh wujud dalam pelbagai bentuk jika berlakunya sebarang tindak balas. Contohnya barium dan hidrogen. Ini merupakan bentuk-bentuk yang terdapat dalam suatu unsur. Barium bentuk atom, barium bentuk ion, ion hidrogen, molekul hidrogen. Ana Demi Yasmin binti bin Faisal. So yang kat sebelah ni kita akan nampak kita ada jadual berkala. Jadual berkala ni kita ada tiga warna. Ada warna kuning, ada warna pink dan ada warna biru. Yang warna biru tu dia adalah bahan logam dan warna kuning adalah bahan separuh logam dan warna pink adalah bahan bukan logam. So macam yang kita nampak dekat setiap unsur tu kita ada nombor dekat belah kiri iaitu dipanggil sebagai nombor proton. Dan kita nampak ada huruf dipanggil sebagai simbol unsur dan dekat bawah simbol unsur tu kita ada nama unsur dia dan dekat bawah nama unsur tu kita ada nombor dan nombor panggil sebagai jisim atom relatif. Dan apabila color daripada kiri ke kanan tu dia merentasi, sifat kimia dan sifat fizik tu dia boleh berubah secara ansur-ansur. Contohnya macam sifat logam dia akan berkurang dan sifat bukan logam dia akan meningkat. Yang kedua akan berlakunya perubahan sifat oksida daripada oksida bas kepada oksida asid. Dan yang terakhir sifat kekonduksian arus elektrik tu dia akan semakin berkurang. Jadi seterusnya kita tengok dekat susunan elektron unsur. Jadi macam kita tahu dalam sulfur dia ada 16 nombor proton. Jadi macam mana nak susun? Yang dekat petala pertama yang dekat dengan nukleus kita akan letak 2 elektron dan yang dekat petala kedua kita akan letak 8 elektron dan elektron selebihnya kita akan letak dekat petala ketiga. Assalamualaikum, nama saya Salma Ahnaf Hakim. Saya akan menjelaskan tentang ion positif. Nama anak Aisyah, jadi anak akan terangkan tentang ion negatif. Kebanyakan atom mempunyai susunan elektron yang tidak stabil. Atom-atom cenderung membentuk susunan elektron yang stabil. Atom neutral membentuk ion melalui penderma elektron pada petala terluarnya kepada atom lain atau menerima elektron pada petala terluar daripada atom lain. Susunan elektron yang stabil ada dua. Yang pertama, susunan elektron duplet, ialah susunan elektron yang stabil yang mempunyai 2 elektron pada petala pertama, contohnya helium. Yang kedua, susunan elektron oktet, ialah susunan elektron yang stabil yang mempunyai 8 elektron pada petala terluar, contohnya neon. Oleh itu, terjadilah pembentukan ion positif dan ion negatif. Ion positif terbentuk apabila atom unsur logam menderma elektron. Sebagai contoh, atom magnesium mempunyai 12 elektron yang memiliki susunan elektron 2.8.2. Oleh itu, atom magnesium menderma 2 elektron sehingga ion magnesium mempunyai susunan elektron oktet yang stabil yaitu 2.8 terbentuk. Ion negatif terbentuk apabila atom unsur bukan logam menerima elektron. Seperti contoh di dalam buku teks, rajah 8.8 menunjukkan atom klorin yang mempunyai susunan elektron 2.8.7. Atom ini menerima 1 elektron untuk mencapai susunan elektron oktet yang stabil kepada 2.8.8. Hai, nama Ana Karima. Ana akan terangkan subtopik terakhir iaitu isotop. Secara umumnya, semua atom dalam unsur mempunyai bilangan proton dan neutron yang sama. Tapi ada unsur tertentu yang atom dia mempunyai bilangan proton yang sama tapi neutron yang berlainan. Atom tu dikenali sebagai isotop.
Untuk faham lebih dalam, kita boleh tengok jadual contoh isotop. Jadi, kalau kita tengok dekat ruang isotop, hidrogen 1, 2 dan 3, bilangan proton dia semua 1. Tapi bilangan neutron dia berlainan, 0, 1 dengan 2. Itulah yang dikatakan tadi, bilangan proton yang sama tetapi neutron yang berlainan. Isotop biasanya ditulis nombor nukleonnya sahaja. Cara kita nak dapatkan nombor nukleon adalah contoh karbon 14. Kita ambil bilangan proton dia 6, tambahkan dengan bilangan neutron dia 8, dapat 14. Isotop dalam bentuk radioisotop banyak digunakan di sekeliling kita. Walaupun radioisotop ni berbahaya, tapi jika digunakan dengan betul, radioisotop penting dalam bidang perubatan, pertanian, perindustrian, penjanaan tenaga dan penyelidikan. Sebagai contoh, untuk pertanian, fosforus 32 disuntik ke dalam akar tumbuhan untuk mengkaji kadar penyerapan fosforus dalam tumbuhan. Untuk teknologi makanan, sinar gamma daripada kobalt 60 digunakan untuk membasmi mikroorganisma pada sayuran tanpa mengubah kualiti makanan tersebut. Akhir sekali, untuk perubatan, sinar gamma daripada kobalt 60 juga digunakan untuk membunuh sel kanser. Dari pembelajaran sains ini jugalah kita dapat melihat betapa besarnya kuasa Allah dalam semua penciptaannya. Ini membuktikan ia dapat membuat kita rasa lebih berjaga-jaga dalam setiap tindakan. Jika sekecil-kecil ciptaan ini boleh dikawal, apatah lagi perbuatan kita sebagai hamba Allah. Sekian, itu sahaja dari kami. Sampai jumpa lagi.